Tapi sebab dia bukan staff, dia tak mendaftar, cukup bulan tak ada gaji. Sebab dia tak mendaftar. Dia tak dapat. Baik. Jadi maknanya itulah konsepnya. Kan kalau ikutkan kerja dia mungkin lebih rajin daripada kita. Atau mungkin kita kata Pak Gad lah senang kan. Pak Gad ni kalau dia mendaftar sebagai Pak Gad dekat pejabat katalah dekat bank Islam kan. Dia jadi guard dekat bank Islam. Dia berdiri je. Pagi sampai ke petang dia berdiri kat situ. Kan dapat gaji. Kan? Tapi kalau kita yang bukan guard bank Islam ni, kita berdiri kat tepi pintu bank Islam pagi sampai malam. Dapat gaji tak? Tak dapat juga kan? Sebab kita bukan staff dia. Jadi kunci dia adalah mendaftar sebagai staff dulu, baru dapat gaji. Kan? Jadi macam tu lah dalam Islam. Kuncinya adalah jadi orang Islam dulu, mendaftar gitu kan. Istilahnya mendaftar dengan kalimah syahadah lah. Kita jadi orang Islam, majikan kita tu dah jelas dah siapa majikan kita. Maknanya kalau dalam agama ni sembahan kita adalah Allah, maka berhaklah untuk kita minta request gaji. Jadi gaji untuk orang Islam, gaji untuk orang beriman yang bermajikankan Allah, yang bertuhankan Allah adalah ganjaran daripada Allah sendiri. Maka Allah bagi gaji kepada kita dalam bentuk pahala. Tapi kalau orang tu tak mendaftar, macam guard tadilah berdiri, kita tak daftar sebagai staff, kita berdiri tepi pintu tu sampai 30 hari, 30 malam pun tak dapat apa. Sebab kita bukan staff. Ya, jadi macam itulah maknanya sebab dia tidak beragama Islam, dia tak mendaftar, maka kalau dia nak minta gaji, dia kena minta dengan majikan dia lah. Yang pelik lah bila dia minta dengan majikan orang lain. Dan kita kerja dekat katalah pejabat apa, Petronas kan, kita kerja dekat Petronas, kita minta gaji dekat Shell kan. Tiba-tiba marah bos dekat Shell tu, kenapa tak bagi saya gaji? Saya kerja penat pagi sampai malam. Dia pun pelik kan. Ni betul ke tidak orang ni kan? Kerja dengan Petronas minta gaji dekat Shell. Tu maknanya kita punya Shell sekarang dah tak ada Petron Baik, maknanya itu kita kata analogi dia. Jadi adil lah kalau kita katakan orang bukan Islam kalau dia buat baik secara manapun, nombor satu, bukannya dia tak dapat apa-apa. Kalau dia percaya dengan Tuhan dia, dia kena minta dengan Tuhan dia. Kenapa dia minta dengan Tuhan kita sedangkan dia tak percaya pun kat Tuhan kita? Itu yang agak pelik kan. Baik. Jadi itu konsepnya, maknanya sekarang ni Allah bagi hanya kepada orang beriman itu pahala, dan kemudian satu lagi pengampunan. Pengampunan dosa itu hanya dibagi kepada orang yang beriman. Orang kafir ni minta ampun secara mana pun tak diampunkan, kecuali dia taubat dan dia mengucap kalimah syahadah, barulah diampunkan dosa-dosa dia yang lepas. Dan satu lagi adalah syurga. Di akhirat sana syurga Allah tak bagi kepada orang yang ingkar. Jadi kita kalau orang beriman, kita betul-betul orang beriman, maka tiga ni lah yang kita rebut dalam kehidupan dunia. Kalau kita memang orang beriman yang bijak. Boleh mute siapa Azian tu? Tak perasan kot tadi buka. Mute mic. Boleh dengar Nur Azian? Boleh mutekan mic. Baik, tiga ni benda yang hanya diberikan oleh Allah kepada orang beriman, yang kalau kita betul menjadi orang beriman yang bijak, maka tiga ni yang kita rebut. Doa pun kita doa tiga ni tak boleh lepas. Apa dia tadi? Yang pertama pahala, dan yang kedua pengampunan dosa, dan yang ketiga syurga. Ini yang memang takkan dibagi pada orang kafir. Kita kadang kalau doa yang selalu saya dapat orang minta doa tu, nak minta sihat, orang kafir pun dapat sihat. Nak minta murah rezeki kalau harta tu orang kafir pun dapat. Lagi kita nak minta bahagia orang kafir pun ada yang bahagia. Kita nak minta anak-anak semua berjaya, orang kafir pun ada anak-anak dia berjaya kat dunia lah maksudnya. Maksudnya itu benda-benda yang bersifat duniawi, yang semua orang dapat. Bukan tak boleh minta, boleh, tak ada masalah. Cuma rugi kalau kita hanya minta yang itu dan kita tinggalkan sesuatu yang Allah bagi dengan sifat rahim dia, yang hanya Allah bagi kepada orang yang beriman. Rugilah kalau kita tinggalkan yang itu. Maknanya nak minta dunia boleh, tapi jangan lupa untuk datangkan bersama doa-doa berkaitan dengan akhirat kita. Baik, kemudian tengok muka surat 51 di dalam kedua ayat itu
Allah menuturkan nama yang Maha Pemurah untuk bersemayam agar dia meliputi seluruh makhluk dengan rahmatnya. Allah berfirman dan dia Maha Penyayang khusus bagi kaum mukmin. Para ulama mengatakan bahawa ayat-ayat tersebut menunjukkan nama Maha Pemurah adalah lebih tegas dalam memberikan rahmat serta Ar-Rahman mencakup pemberian rahmat di dunia dan akhirat. Dan ada footnote bawah tu. Nombor 6, saya berpendapat saya ni penulis adapun keterangan yang terdapat dalam doa maksur, wahai zat yang Maha Pemurah kepada dunia dan akhirat serta Maha Pengasih keduanya. Maka ungkapan Maha Pengasih keduanya diertikan bahawa Allah mengasihi kaum mukmin di dunia dengan memberi mereka keimanan kepadanya, kemampuan untuk menjalankan berbagai perintahnya dan memudahkan cara pelaksanaan semua itu kepada mereka. Allah pun mengasihi mereka di akhirat dengan memasukkan mereka ke syurga sebagai balasan atas keimanan dan ketaatan yang dahulu mereka lakukan. Ketaatan mereka kepadanya di dunia merupakan rahmat dari Allah. Balasan syurga bagi mereka juga sebagai rahmat dari Allah Ta'ala. Demikianlah makna Allah mengasihi keduanya. Baik, jadi di sini kata Allah mengasihi orang beriman. Allah mengasihi keduanya. Maksudnya adalah Allah mengasihi orang beriman ni di dunia dengan mendapat apa? Ini salah satu benda yang kita dapat kat dunia lagi. Apa dia? Yang pertama adalah iman. Ini antara benda yang kita nak minta jugalah. Kita nak minta doa kepada Allah. Kita nak minta yang pertama iman. Yang kedua kemampuan untuk kita melaksanakan perintah Allah. Kemampuan untuk kita melaksanakan perintah Allah. Itu Allah bagi hanya kepada orang yang beriman juga. Dan yang ketiga adalah memudahkan cara pelaksanaan semua tu. Jadi tiga kita ulang balik tiga tu apa dia? Yang pertama iman. Ini doa minta Allah pertahankan iman dalam hati kita. Kita ada beberapa doa untuk iman ni. Antaranya Allahumma ya muqallibal qulub. Kita selalu baca kan. Tabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, dan tetapkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Jadi maknanya kita tahu hati kita mudah berbolak-balik. Dan kita perlu tahu tu, sebab tu nama dia qalbun. Kenapa nama hati tu qalbun? Qalbun tu daripada perkataan qaf lam ba tu, qalaba tu maknanya qaliba. Bolak-balik. Memang nama dia sendiri dah bolak-balik. Sebab tu hati kita tu selalu bertukar-tukar. Kadang-kadang ada orang dia suka kita. Dia suka sangat dengan kita, dia sayang sangat dengan kita. Tiba-tiba satu hari dia benci kita. Bolak-balik hati dia berubah gitu. Ada ketika dia boleh dia kata dia nak menggadaikan hidup dia hanya untuk kebahagiaan kita. Hidup satu ketika dia menggadaikan kebahagiaan kita untuk kebahagiaan dia. Maksudnya dia tiba-tiba jadi sebaliknya. Sebab tu kita hari ni kalau orang benci kita ke orang kata kita apa-apa, itu bukan masalah. Sebab manusia tu bolak-balik hati dia. Boleh jadi orang yang sama suka kita, orang yang sama juga akan benci kita. Ini pengalaman siapa yang kenal tu Agim ni. Saya follow Agim daripada zaman dia muda lagi. Dan sekarang kan usia dia dah 50-an Tapi saya ikuti dia daripada sebelum dia mula datang Malaysia ni Ustaz Kiai kan kalau kat Indonesia. Saya duk ikuti dia daripada zaman dia belum kahwin lagi. Dah lama lah, masa tu dia belum glamour sangat kan. Tapi saya dengar pengisian dia, saya dah merasa ada sesuatu gitu. Sampailah sekarang dia glamour. Jadi bila saya ikuti kehidupan dia, perjalanan hidup dia, nombor satu, dan sekarang dia sangat belajar daripada proses perjalanan hidup dia. Baik, yang pertama, dia kan awalnya biasa-biasa je. Dia bukannya anak ustaz, dia anak tentera. Sebab tu nama dia GIM tu ringkasan kepada GIM tu gimnastiar. Gimnastik lah. Memang sukan gitu kan. Jadi dia memang anak tentera, sangat disiplin dan kuat bersukan. Sampai sekarang usia 50-an pun dia pernah pumping lawan dengan anak-anak pondok dia yang masih muda-muda, umur 20-an tu. Dia menang pada umur dia 50-an. Dan dia ikut sukan memanah berkuda juga kan. Badan dia kuat lah. Kita kata bersukan.
Baik, tapi dia ustaz lah, ustaz. Baik, apa berlaku dalam hidup dia? Perjalanan hidup dia baik. Di awal hidup dia, dia mula buka pondok, kemudian dari situ mula nama dia naik kan. Mula nama naik, jadi terkenal, glamour. Indonesia ni kalau dah terkenal tu, bayangkanlah rakyat dia berapa orang. Rakyat dia nak dekat 300 juta, kita dalam sekitar 30 juta. Maknanya rakyat Indonesia 10 kali ganda lebih daripada Malaysia. Sebab tu kalau ustaz kat sana dah mula viral, dia boleh dapat jemputan dalam sehari sampai 300 jemputan. Ada, memang ada. Kan? Sebab rakyat dia ramai lah kan. Kita rasa ustaz tempat kita ni tak ada sampai 300 jemputan sehari kot. Tempat rakyat kita banyak ni je. Baik. Jadi nak kata dalam situasi tu sampai tahap ramai orang suka dia lah. Dia apa namanya makin naik sampailah satu ketika ditakdirkan Allah dia kahwin kali kedua. Kan? Waktu tu nama dia betul-betul jatuh menjunau, orang semua benci dia. Ahli pengajian dia mulai kosong. Sebab katanya yang suami-suami semua takut untuk isteri-isteri takut nak benarkan suami pergi kelas pengajian sebab takut suami dia ikut kahwin lagi kan. Mencontohi tok guru dia yang tiba-tiba yang suami-suami pun takut isteri dia pergi tempat pengajian sebab takut isteri dia pergi jadi bini pada ustaz tu. Macam mana dia orang boleh fikir macam tu tau. Sampai akhirnya down, jatuh. Terjerumus gitu kan, daripada setinggi-tinggi namanya terjerumus, jatuh, ramai orang benci dia, orang boykot dia, sampai dia punya pondok menghadapi masalah yang sangat dahsyat lah sebab pondok tu bersandar dengan nama dia kan. Cukup satu ketika ada yang tanya tadi nama ustaz tu siapa, ringkasan dia Aagim, Aagym. Kalau kat YouTube tu banyak lah video dia ya. Kemudian setelah dia jatuh tu dia betul-betul dia kata dia belajar lah dalam masa tu, jumpa dengan guru dia bagi dia ilmu macam-macam sampailah dia merasa dia kembali pada Allah dan dia rasa sangat tenang dalam keadaan macam tu kan. Dan dia kata dia dijatuhkan, dia dibenci oleh orang yang selama ni sayang dia dengan sesuatu perbuatan yang tak salah. Salah ke dia kahwin lagi? Tak salah kan? Tak dosa pun. Dan tak dosa pun dalam syariat. Dan bahkan dia kahwin lagi tu untuk menjaga agama seorang wanita. Sebab isteri yang kedua tu wanita yang berhijrah. Jadi dia baru hijrah kan. Jadi maknanya memang tujuannya syar'i kan. Sampai bila jadi teruk sangat macam tu, akhirnya dia mula, dulu kan terlalu sibuk gitu kan, pagi sampai malam duk berceramah, bercakap-cakap. Tapi dia kata bila dia jatuh macam tu, tak ada siapa panggil lagi dia ceramah. Masa itulah dia sempat dapat banyak masa untuk bertafakur, untuk mendekatkan diri pada Allah. Dan kemudian sampailah beberapa lama tempoh tu, nama dia naik semula. Sekarang dah okey balik lah. Dan sekarang dah balik semula macam dulu. Cuma apa yang pengalaman perjalanan hidup dia, yang dia betul-betul belajar, yang kita mungkin boleh belajar daripada situasi tu. Pertama, dia disayangi oleh umat. Dia dicintai oleh umat yang sangat banyak. Dan kemudian melalui satu tempoh waktu, orang yang sama benci dia tiba-tiba. Dan sekarang, orang yang sama yang dulu pernah sayang dia, lepas tu benci dia, sekarang sayang dia balik. Itulah dia hati yang berbolak-balik. Sebab tu kita kalau orang benci, kita jangan duk sedih pasal orang tu benci. Yang patut kita sedih adalah tentang diri kita sendiri. Orang tu benci kita kenapa gitu. Cek yang tu. Kalau orang tu benci kita kerana dosa yang kita lakukan, maka bertaubatlah. Orang sabar diri. Tapi kalau orang tu benci kita bukan kerana dosa kita, macam kes tadi, bukan sebab dosa, sebab dia kahwin lagi, tu je. Kahwin lagi tu bukan dosa, yang dosa berzina. Poligami mana dosa. Tapi Indonesia memang agak dalam bab poligami ni, dia orang punya syarat yang sangat ketat. Dan dia orang memang macam kita kata tak berapa boleh terima lah tentang poligami ni berbanding Malaysia. Jadi dia memang bila seorang lelaki poligami tu berat sangat lah kalau kat sana. Kat sana kalau nak poligami dia kena izin isteri pertama. Jadi ada surat isteri pertama kena sign. Sini tak ada kan. Jadi memang berat lah kat sana bila terjadinya, walaupun isteri pertama dia setuju tapi masyarakat benci. Dia orang tak suka. Jadi kalau yang itu kes dia, maka dia tak perlulah taubat pula sebab poligami tak dosa. Cuma yang dia boleh belajar, dia katakan mungkin dulu ketika nama dia naik tu kan, dia masih muda masa tu, awal 30-an, dia dah cukup glamour dah.
Dia kata mungkin pada ketika tu hati dia mula jauh daripada Allah, dia mula sibuk dengan urusan dunia kan. Sampailah kemudian akhirnya melalui pengalaman yang macam tu, biasanya orang hebat ni pengalaman dia hebat. Kita kalau kita punya cubaan, dugaan kita biasa-biasa, mungkin kita orang yang biasa-biasa. Ada orang yang hebat di sisi Allah ni dugaannya besar. Nabi SAW tu yang paling besar dugaan dia, sebab tu Nabi SAW Allah sebut, Allah bagi tahu bahawa sesungguhnya orang yang paling banyak ditimpa ujian yang paling berat menimpa tu adalah para rasul. Kenapa rasul-rasul yang paling berat ujian dia? Sebab dia orang yang paling hebat dalam dunia. Jadi lebih hebat kita di sisi Allah, maka lebih hebatlah ujian kita. Sebab tu kalau kita berdoa untuk minta takwa, maka bersiap sedialah akan datang ujian-ujian yang semakin lama semakin berat. Sebab yang kita minta takwa, yang kita minta nak dekat dengan Allah, maka ujiannya berat. Kalau yang dalam hidup kita ujian biasa-biasa je, maknanya kita orang biasa-biasa. Itu dia punya kaedah dia. Baik, jadi ini tentang tadi keimanan, iman yang kita nak bina. Dalam kehidupan dunia juga yang kita nak minta pada Allah ialah kemampuan untuk menjalankan ibadah, kemampuan untuk menjalankan tanggungjawab kita atas dunia ni. Ada satu istilah yang kita kena adakan, pegang dalam dada kita, itu istilah asy'ur bil mas'uliyah. Perasaan sangat bertanggungjawab, itu kena ada. Sebagai orang beriman, kita kena ada perasaan sangat bertanggungjawab. Saya ingat dulu saya masuk sekolah, sebab sekolah saya dulu, sekolah menengah, itu sekolah wakaf, bumi wakaf, tanah wakaf kan. Jadi diwakafkan dengan niat gitu kan, dan tanah itu diperolehi dengan perjuangan, pertumpahan darah dan air mata gitu. Orang yang menubuhkan sekolah tu sampai kena boikot dengan British, dibunuh kan. Mati aksiden, tapi mati dalam keadaan bukan sengaja, bukan tak sengaja, aksiden yang dirancang dan meninggal. Maksudnya bila saya masuk sekolah tu dan saya tahu sejarah penubuhan sekolah ni, ada satu asy'ur bil mas'uliyah tu, dan itulah kunci yang kita boleh mendapatkan apa rahsia yang ada dalam sekolah tu. Tak semua orang boleh dapat. Tambah dia ada nasyid sekolah tu kan. Antaranya disebut tempat ni kita terdiri daripada darah dan air mata. Itu yang pertama. Dan kemudian disebut tanah bumi ini zahirnya usang, tapi di dalamnya terdapat mutiara yang tertanam, dan siapa yang sabarlah yang akan memiliki. Jadi saya pegang betul-betul benda tu dan saya menghayati nasyid tu. Saya menghayati dia punya isi kandungan dan menghayati apa sebenarnya yang dikehendaki oleh orang yang menubuhkan, orang yang mewakafkan tanah. Dan sampailah akhirnya perasaan itu rupanya mendatangkan banyak perkara lah yang saya rasa hidup saya banyak berubah di situ. Perasaan tanggungjawab yang penting adalah dia mendatangkan perasaan tanggungjawab bahawa kalaulah orang yang menubuhkan sekolah ini, yang mewakafkan tanah ini, berimpian untuk melahirkan dia al-qadatul muttaqin al-musaqafin, dia nak melahirkan pemimpin yang bertakwa dan berthaqafah. Jadi itu matlamat dia. Jadi bukan sekadar da'i, pemimpin sekaligus da'i. Bukan sekadar da'i yang biasa-biasa, tapi mesti ada takwa dan mesti ada thaqafah. Thaqafah ni maksudnya ilmu yang luas, yang pelbagai. Jadi kalau itu matlamat dia, maka kita ada tanggungjawab. Dan dengan memegang tanggungjawab itu, maka kita bermotivasi untuk hidup, untuk memperbaiki diri kita. Sebab apa? Sebab orang yang menubuhkan sekolah tu sampai tahap sanggup menumpahkan darah dia, mati pun tak apa, yang penting aku dapat melahirkan generasi yang macam ni. Maka kita ada tanggungjawab tu, sebab kita duduk di situ. Jadi kita tak boleh duduk suka-suka hati je, padahal ada orang yang berimpian dan mahu ada orang yang lahir dari situ. Di situlah saya berubah, dan berubah dari satu sudut saya mula boleh bercakap depan orang awam kat situ lah. Sebab sebelum tu saya pendiam sangat pendiam. Saya malu nak cakap, walaupun sekadar bercakap dengan orang sebelah. Saya memang jarang bercakap. Apa lagi nak naik atas pentas, pingsan. Tu asal mula-mula menggeletar. Tapi Allah bagi pertolongan. Mungkin kita kata salah satunya adalah dengan syu'ur bil mas'uliyah tu, rasa tanggungjawab bahawa itulah yang nak mereka lahirkan. Mereka bukan sekadar nak melahirkan orang yang baik-baik saja, tetapi yang boleh memimpin umat. Jadi begitu juga kita sebagai hamba Allah. Allah tidak ciptakan kita macam tu saja atas muka bumi ni.
Allah kata tidak aku ciptakan suatu pun yang ada di atas muka bumi ini dengan main-main. Dan aku tak ciptakan apa saja atas muka bumi ini saja-saja. Itu sia-sia tak. Allah kata aku tak ciptakan setiap satu yang ada atas muka bumi ini secara sia-sia. Maksudnya semua ada tugas dan tanggungjawab. Lebih-lebih lagi manusia. Jadi cuba tengok balik hidup kita ni. Kita duk buat apa dalam hidup kita ni? Kan? Habis makan, tidur, tengok TV, sembang, main, cakap, berhibur, kan? Apa lagi? Kita buat hanya urusan peribadi kita. Kan? Di mana perasaan tanggungjawab kita sebagai manusia, sebagai hamba yang Allah ciptakan. Yang tujuannya diciptakan kita atas muka bumi ni ada dua. Kan? Satu sebagai khalifah yang akan memakmurkan muka bumi, dan yang kedua untuk beribadah. Kan? Ibadah menyembah Allah semata-mata. Kadang kita dalam hidup sibuk pasal fashion baju, kan? Sibuk nak cari tudung baru, sibuk nak decorate rumah, sibuk nak masak. Itu yang isu masa PKP ni, banyak kemajuan perut. Pasal yang kita fikir tu ialah kita tak pandai fikir benda lain. Padahal ada banyak tugas kita. Walaupun duduk dalam rumah, kita ada banyak tanggungjawab yang kita kena buat. Yang semuanya kita kena jawab di hadapan Allah. Jadi yang ini yang kita minta doa pada Allah. Untuk Allah bantu dan tolong kita, memberikan kita kemampuan untuk buat. Sebab yang akan bagi kita tenaga, kemampuan, yang akan menyedarkan kita tu juga Allah. Yang sedarkan kita tentang tanggungjawab kita dalam hidup. Kan? Yang akan membantu memberikan kekuatan pada fizikal kita. Itu adalah Allah SWT. Allah yang menguatkan kita. Itu Allah hanya akan bagi pada orang yang beriman lah, kemudahan untuk beramal. Dalam bab doa untuk yang ketiga ni, poin yang ketiga tu, memudahkan cara pelaksanaan. Jadi kita minta doa juga supaya Allah mudahkan, dipermudahkan segala urusan. Dan urusan itu yang paling kita nak adalah urusan-urusan agama. Supaya Allah mudahkan kita dalam urusan beribadah, dalam urusan agama. Ini yang kita doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa apa tu? Saya dah pernah bagi kan doa tu dalam surat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan. Itu doa minum air Zam-Zam. Ada yang kita kata hayyinan layyinan bi ta'atik. Kita minta untuk diringankan tubuh badan kita ni untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Itu doa yang kita perlu panjatkan, bahawa kita minta supaya Allah ringankan badan kita untuk beribadah. Ringan badan untuk beribadah bukan mesti ringan kilo dia. Ada orang ringan kilo dia, 40 kilo je berat dia, tapi solat sunat tak pernah buat. Ada orang 80 kilo badan dia, tapi boleh buat solat sunat banyak-banyak. Itu maknanya ringan untuk beribadah ni bukan mesti badan ringan. Yang lebih baiknya adalah yang terbaiknya memang kita sentiasa beribadah dan tidak fokus kepada benda-benda hal dunia lah. Itu termasuk makan. Saya tengok orang Malaysia ni memang fokus dia makan. Kita nak tahu satu bangsa tu fokus daripada apa, tengok kedai-kedai dia, banyak kedai apa. Itulah dia fokus. Tengok kat Malaysia, jalan pergi mana-mana mesti jumpa kedai makan. Maknanya fokus orang Malaysia makan. Masuklah makanan antarabangsa mana pun semua laku. Malaysia kita ni semua ada. Makanan India ada, makanan Cina ada, makanan Jepun ada, Korea ada, apa lagi, makanan Arab ada kan. Memang restoran besar-besar gitu kan, laku semua kan. Makanan Melayu ada, tradisional ada, makanan moden ada, makanan western ada kan, semua ada kan. Padahal kalau kita pergi setengah negara, terpaksalah kita mengadap makanan negara dia, sebab negara dia hanya ada makanan negara dia je. Dia tak macam kita Malaysia ada semua negara punya makanan. Dan sebab apa? Sebab memang semua suka makan. Ini kita cubalah untuk alih fokus itu. Kalau kita rasa selama ni duk fokus pada makan, cuba cari apa benda yang boleh alihkan fokus kita. Kadang sebab itu kita dah kebiasaan kita jadi tak tahu nak fikir benda lain. Kan? Kita mungkin boleh ubah, antaranya kita pergi kepada aktiviti dengan keluarga kita. Dan boleh fokuskan kepada aktiviti-aktiviti yang mendidik. Walaupun sekadar main Lego misalnya kan, dengan anak-anak. Lego tu mendidik. Bukan anak-anak je lah, orang dewasa pun boleh main Lego, sebab Lego ni dia mendidik IQ juga kan. Saya suka main Lego. Cuma saya tak ada Lego. Cuma kalau dengan budak-budak tu
Main sama-sama dengan cara kita ambil Lego dan kita minta idea daripada kanak-kanak tu. Dalam masa yang sama kita juga berfikir. Kan? Sebab daripada benda tu kita nak buat satu binaan tu kena guna IQ. Paling kurang aktiviti macam tu. Atau kita buat aktiviti dengan barang-barang sampah-sampah kat rumah kita tu. Kita buat jadi recycle. Jadilah barang-barang yang bermanfaat. Contoh, saya suka guna barang recycle ni. Ni bekas pen. Buat sendiri ni. Semua barang buangan. Ni kain baju lah, batik kan. Lebih-lebihan. Lepas tu bunga ni bunga-bunga yang daripada orang kenduri kan. Kan kalau orang buang kan bunga-bunga kenduri tu. Ni sambung-sambung lah, campur-campur. Bahan dia dalam ni terdiri daripada gelung seletip. Seletip besar tu, ni ada 2 gelung disambung. Jadilah bekas pensel. Kalau beli bekas pensel berapa harga? Kan? Ni jenis yang guna gelung seletip. Ni satu lagi. Yang ni dia bentuk 3 segi. 3 segi ni guna gelung tisu. Ada 3 gelung sini. 1, 2, 3. Gelung tisu digabung. Ada 3 gelung. Bawah ni kotak lah. Lepas tu ni seletip hitam. Biasa je. Dan ini memanfaatkan. Ni boleh buat aktiviti. Kita kalau beli bekas pensel berapa harga? Mahal juga kan bekas pensel ni. Itu aktiviti. Saya duduk kumpul ni. Anak saudara saya suka main dinosaur. Saya duduk kumpul bekas-bekas telur yang 10 biji tu. Itu boleh buat dinosaur. Kan? Kalau kita beli mainan dinosaur mahal. Jadi kadang anak saudara saya dia cakap dengan saya bila dia panggil Kholah, kata, "Kholah, bila nak belikan saya dinosaur?" Dia cakap dengan dia, "Nanti kita buat sama-sama Buat ke? Saya kata, "Yelah, buat lagi best. Buat dinosaur. Hebat lah kan kita boleh buat dinosaur." Dia tu dengan excitednya memang dia nak. Kan? Sebab budak-budak ni dia nak aktiviti. Jadi sebenarnya kita duk beli mainan, habis duit duk beli mainan tu. Ada satu kajian psikologi yang menyebutkan sebenarnya yang perlukan mainan ni bukannya anak-anak, mak dia. Kenapa mak yang perlukan mainan? Sebab mak nak buat anak tu diam. Dia bagilah mainan. Anak tu sebenarnya dia tak perlu pun dengan robot, dengan Spiderman apa semua tu. Pinggan mangkuk kat dapur dia boleh main. Dia bukan mesti mainan gitu kan. Baju dalam almari tu dia boleh main. Sofa depan rumah tu kan. Dia cabut-cabut susun main. Dia boleh main. Dia bukan mesti ada mainan. Kan? Jadi kita boleh bagi mainan yang ada aktiviti contohnya daripada barang-barang yang dah tak pakai lah. Barang-barang yang bahan-bahan buangan tu yang masih elok tu kita tak perlu buang. Kita jadikan satu yang lain. Itu membentuk kreativiti dia dan menyelamatkan alam sekitar. Satu kaedah juga. Itu maknanya dia tak kisah kan, yang penting dia ada barang yang dia boleh buat kerja dengan benda-benda tu. Itu kita kata konsep kita nak kita nak beribadah, itu pun termasuk beribadah dan juga mencapai tujuan hidup kita di atas dunia ni. Baik, kemudian di bawah tu Al-Qurtubi berkata demikian, Allah menyifati dirinya dengan yang maha pemurah, maha penyayang. Setelah kata Rabb semesta alam, tiada lain kecuali untuk menyenangkan setelah dia mempertakuti. Yang maha pemurah, maha pengasih, merupakan ungkapan menyenangkan ditampilkan setelah ungkapan menakutkan, iaitu Rabb semesta alam. Hal ini relevan dengan ayat surah Al-Hijr ayat 49 hingga 50. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahawa sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Baik, ini ayat dia. Kan ayat 1 dalam surah Al-Fatihah ialah Alhamdulillahirabbil alamin. Dan itu dikatakan sebagai ayat yang menakutkan. Kenapa? Kita kadang baca Tuhan semesta alam tak ada rasa apa. Sebenarnya takut sebab apa? Sebab disebut di situ tentang dia adalah pentadbir kepada seluruh alam. Jadi maknanya kita ada rasa, oh Allah yang atur semua ni gitu. Itu sebenarnya ayat push lah. Ayat kita panggil targhib, ayat yang memberikan penekanan tentang yang mengatur semua yang ada ke alam ni Allah. Jadi jangan pandai-pandai istilah. Jangan pandai-pandai nak atur cara sendiri. Sebab Allah yang atur semua. Dan kemudian diikuti dengan ayat tarhib ni, ayat yang memberikan, menyenangkan hati kita, iaitu jangan bimbang tentang bila Allah kata Allah yang atur semua, jangan pandai-pandai. Tapi jangan bimbang sebab Allah tu mengatur dengan sifat maha pengasih dan maha penyayang. Jadi itu lebih balik. Ibaratnya kalau kita bercakap lah, contohnya kita cakap dengan anak buah kita, kita kata undang-undang kat sini saya yang buat. Undang-undang kat sini saya yang tetapkan. Jangan pandai-pandai buat undang-undang sendiri. Tapi jangan bimbang, undang-undang saya sangat adil. Orang lapang balik. Tadi mula-mula dengar susah hati dah. Kan?
Macam kita ni diktator kan, diktator gitu, memaksa orang. Tapi bila kita kata tak apa, jangan bimbang, undang-undang saya sangat adil gitu kan. Undang-undang saya adalah untuk kebaikan semua, orang jadi lega balik kan. Jadi tu maknanya konsep Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik, muka surat 52. Dikatakan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, seandainya seorang mukmin mengetahui seksa yang ada di sisi Allah, nescaya tidak akan ada seorang pun mendambakan syurganya. Dan seandainya seorang kafir mengetahui rahmat yang ada pada sisi Allah, nescaya tidak akan ada seorang pun yang berputus asa terhadap rahmatnya. Ar-Rahman adalah nama yang tidak boleh digunakan oleh manusia dan tidak boleh seorang pun menggunakannya untuk nama, kerana merupakan nama yang hanya dimiliki Allah. Ketika Musailamah Al-Kadzab bersikap bongkak dan menyebut dirinya dengan Rahmanul Yamamah, maka Allah memakaikan mental kebohongan kepadanya dan ia pun menjadi terkenal dengan nama itu sehingga dia hanya disebut Musailamah Al-Kadzab, iaitu pembohong. Kemudian kasus tu maknanya kes. Kes itu dijadikan peribahasa oleh orang kota dan desa dalam ungkapan lebih dusta daripada Musailamah. Baik, kes Musailamah ni namanya Musailamah tapi dia punya gelaran belakang Al-Kadzab. Al-Kadzab ni merujuk kepada perkataan kadzaba yang maksudnya dusta. Tapi bila dia ada sabdu situ Al-Kadzab, maknanya perangai dia pendusta. Dia tak pernah cakap betul. Dia tu bohong je gitu. Jadi dia sendiri, Musailamah Al-Kadzab ni adalah Nabi palsu yang dah wujud sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi tak heranlah hari ni ada Nabi-Nabi palsu. Nabi Melayu pun ada kan. Palsulah semua tu kan? Sebab zaman Nabi sendiri, Nabi masih wujud, masih lahir, masih ada lagi, itu dah ada Nabi palsu. Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ni menggelar diri dia sendiri dengan gelaran Rahmanul Yamamah. Rahman maknanya yang pengasih, yang mengasihi, yang maha pengasih itulah. Dan di sini kita sebut Allah tak benarkan penggunaan nama Rahman kepada manusia. Baik, hari ni kita macam mana ada banyak kan Pakcik Rahman tu, ada nama dia jangan Rahman, nama dia kena Abdul Rahman. Jadi nama Pakcik Rahman tu ada Abdul Rahman lah depan nak namakan anak apa, kalau nama Rahman ni biasa kita duk sebut Rahman, jangan Rahman saja, dia kena Abdul Rahman kan. Sebab Rahman nama Allah, tak boleh ada pada manusia. Dan kalau Abdul Rahman, okey, Abdul Rahman maknanya hamba Allah. Nama yang terbaik bagi anak lelaki, nama yang terbaik dia ada dua jenis. Yang pertama, nama yang diiringi dengan sifat Allah. Jadi Abdul, depan dia Abdul. Abdul Rahman, Abdullah, Abdul Basit, Abdul Aziz, Abdul apa-apa Abdul lah. 99 nama Allah tu boleh letak. Atau yang kedua ada nama Muhammad. Sama ada Muhammad, Ahmad, Hamad, Hamid, itu semua sama makna lah tu daripada perkataan Muhammad. Jadi terpulanglah nak nama Muhammad ke apa kan. Saya anak-anak saudara saya daripada dua orang tu, daripada satu kakak tu, anak-anak dia semua nama Ahmad depan. Yang adik lelaki ni dia pilih yang nama Abdul depan. Jadi anak-anak lelaki dia nama Abdul Muqti, Abdul Abdul lah, depan dia Abdul itu maknanya nama-nama yang baik. Jadi Rahman ni kena disampingkan dengan Abdul, Abdul Rahman gitu. Dia tak boleh Rahman saja. Baik, dan dalam hadis tadi sebut tentang kalaulah kita ni mengetahui tentang siksa Allah, nescaya kita tidak akan mendambakan syurganya. Apa maksud dia? Maksudnya kalau tak ada seorang pun yang akan mendambakan syurganya. Maksudnya kalaulah kita tahu kan siksa Allah tu, siksa yang maha pedih tu setara mana kan, maksudnya kita akan cukup takut dengan siksa tu. Dia masalah hari ni ada ramai orang yang bila kita sebut tentang neraka, ada orang cakap kalau semua orang masuk syurga, siapa nak masuk neraka? Ada kan orang cakap macam tu. Orang yang cakap macam ni maknanya dia tak tahu siksa neraka kan? Kalau dah dia tahu, maka dia tak akan mengharapkan walaupun sekadar melihat penjaga pintu neraka. Sebab melihat penjaganya saja, malaikat Malik tu, itu saja dah cukup menyeksa. Macam kita lah, kalau tengok Pak Gad yang muka bengis tu saja dah ketakutan kan, belum masuk lagi kat pejabat dia jadi itu manusia sebengis-bengis muka dia tak adalah sampai buat kita menderita. Tapi malaikat Malik yang jaga pintu neraka ni, Allah buat dia memang tengok muka dia je dah rasa azab kan? Tapi dia malaikat lah, malaikat yang taat pada Allah
Baik, kemudian Maliki Yaumiddin. Baik, yang memiliki hari pembalasan. Ada qari yang membaca Maliki Yaumiddin dengan khat Arab ni, sedangkan ada pula yang membaca Maliki Maliki Yaumiddin. Jadi ada dua, satu Maliki Yaumiddin. Kalau pernah dengar lah imam solat ni, dia kita panggil kiraat yang lain dia baca pendek Maliki Yaumiddin ataupun Maliki Yaumiddin. Dua-dua betul. Cuma kita jangan duk baca gitulah. Kalau kita baca Maliki Yaumiddin tiba-tiba dan kita tak pernah belajar kiraat, salah lah. Tajwid salah. Sebab dia kaedah dia, kalau situ kita nak baca pendek, satu surah tu kita kena ubah kiraat. Kan? Kiraat kita ni kiraat Hafs and Asim, kan? Hafs and Asim. Itu kiraat kita. Kalau kita nak ambil kiraat Warash ke kiraat lain, kita kena tukar satu surah. Baris dia, panjang dia. Contoh, alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Ada kiraat yang tukar jadi ghairil maghdubi alaihimu. Kan? Ada mu, panjang. Jadi dia bukan salah tajwid, dia kiraat lain. Cuma syarat dia bila kita nak baca macam tu, kita kena belajar kiraat tu untuk satu surah. Tak boleh atas kiraat lain, bawah tengah kiraat lain, bawah kiraat lain tu, itu salah tajwid lah. Jadi bila kita sebut ada yang baca Maliki Yaumiddin, ada yang baca Maliki Yaumiddin, ikut kiraat. Jadi kalau ikut bacaan umum kita kat Malaysia ni, kita guna kiraat Hafs dan Asim tadi, maknanya kita akan baca panjang Maliki Yaumiddin, sebab dia akan bawa makna lain. Bila pendek makna lain, panjang makna lain. Dan bila dia berubah makna kat situ, dia kena berubahlah makna kat tempat lain juga supaya masuk makna dia. Kalau tidak, makna dia akan jadi salah. Jadi makna ni dalam qiraat sab'ah kita disebut tadi kedua-dua bacaan tu sahih dan mutawatir. Ni dua-duanya betul bacaan tu. Tapi balik semula tadi pada qiraat. Ini untuk pengetahuan je lah, supaya kita ni tak ada lah bila pergi solat ni tiba-tiba dengar apa imam tu baca pelik je tajwid dia, imam ni tak erti tajwid gitu tu. Padahal kita yang tak erti. Kita tak pernah belajar qiraat lain. Ada pula yang membacanya dengan milki. Ada juga ni qiraat lain lagi, Milki Yaumiddin. Qiraat lain dengan makna lain juga. Pengkhususan kepemilikan hari akhirat tidaklah kepada hari akhirat saja, tanpa hari dunia. Dia adalah pemilik hari dunia dan akhirat. Kerana sebelumnya sudah diinformasikan bahawa dia adalah Rabb alam semesta, yang bererti meliputi dunia dan akhirat. Penyandaran dia kepada hari akhirat kerana di sana tidak ada siapa pun selainnya yang mengklaim akhirat sebagai miliknya. Juga tidak ada seorang pun yang dapat berbicara melainkan dengan izinnya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar. Al-Dhahak menceritakan dari Ibnu Abbas ihwal yang memiliki hari akhirat, katanya, pada hari itu, tidak seorang pun yang mempunyai kepemilikan seperti kepemilikan di dunia yang memungkinkan seseorang untuk mengatakan secara metaforiknya bahawa ini adalah milikku dan ini hartaku. Dan pada hari itu, iaitu kiamat, tidak ada kepemilikan dan harta bagi seorang pun. Baik, ini isu dia. Sekejap. Okay. Ini isunya adalah tentang kenapa dia sebut Allah tu adalah pemilik hari akhirat. Pemilik Yaumiddin kan, hari akhirat. Adakah bermakna dunia ni dia tak miliki? Tak, kan? Yang pertama, disebabkan bila memiliki hari akhirat, dia menunjukkan dia juga pemilik dunia. Sebab dunia ni datang sebelum akhirat, dan di akhirat sana lebih mutlak lagi, tak ada pemilik lain selain daripada Allah. Sebab di akhirat sana tak ada siapa boleh cakap ini saya punya, ini awak punya, ni saya punya, tak boleh. Sebab semuanya Allah punya. Kat dunia ni kan masih ada lagi, ni buku saya, ni pen saya, ni saya punya, ni rumah saya gitu. Masih ada yang merasa dia memiliki. Tapi akhirat sana tak ada. Hanya Allah saja. Jadi dia bila sebut tentang pemilikan hari akhirat, merangkumi juga Allah tu memiliki dunia. Baik, itu yang pertama. Baik, yang kedua, sebab dah disebut di awal ayat pertama, Allah tu adalah Rabb semesta alam. Jadi ini dalam ayat yang ketiga ni untuk addition lah, tambahan, kan? Bahawa Allah adalah Tuhan pada kepada hari kiamat. Sebab apa? Sebab di dunia ni dah sebut Allah dah jadi Tuhan kepada semua yang ada kat dunia ni, semua alam, dan kemudian Allah juga Tuhan kepada
hari akhirat. Jadi dia penekanan. Dan pada hari akhirat nanti nak kata bila tadi kan ada 3 maliki dengan milki. Baik, ada makna yang berbeza. Yang satu makna yang memiliki. Satu lagi makna raja. Raja kepada hari akhirat. Jadi bila dia raja, maka tak ada siapa pun berhak untuk cakap apa-apa, melainkan apa yang dia izinkan. Bila dia yang paling berkuasa, raja ni maknanya yang paling berkuasa pada masa tu, tak ada siapa pun yang boleh memberikan apa-apa hukuman melainkan dia, Allah. Tak ada siapa yang boleh buat apa pun melainkan dia benarkan. Dan tak ada siapa yang boleh menentukan apa pun melainkan hanya Allah saja yang menentukan. Itu yang dimaksudkan dengan dialah raja kat sana. Dialah pemilik, maknanya apa saja yang kita ada kat sana termasuk diri kita sendiri tu milik dia. Jadi dia yang akan tentukan segala-galanya. Benda kalau dah milik orang kan, misal kata rumah tu kita punya, ikut suka kita lah nak buat apa kat rumah tu. Cuma kat dunia ni kan pemilikannya tak mutlak. Walaupun rumah tu kita punya tapi masih ada undang-undang kerajaan. Kalau rumah flat contohnya tak boleh paku dinding. Kalau nak renovation kena minta izin kan, ada undang-undang sebab bukan pemilikan mutlak. Tapi di akhirat sana pemilikan mutlak milik Allah, maknanya Allah lah yang berhak untuk menentukan semuanya. Kita tak boleh suka-suka hati nak buat apa saja. Habis sampai ayat yang ketiga. Ada apa soalan? Assalamualaikum Ustazah. Tadi ada Ustazah cakap yang mula program kita tadi, orang-orang kafir ni kalau dia buat apa-apa saja kebaikan, tak ada apa-apa ganjaran yang dia diterima kan, berbanding dengan orang Islam. Dapat pahala di sisi Allah bergantung kepada keikhlasan lah setiap apa yang dilakukan. Jadi saya ni pernah dengar orang kafir ni apabila dia suka bersedekah, memudahkan sakaratul mautnya, memudahkan cara matinya. Adakah ini benar ataupun ada dalil tu di sebalik itu, ataupun benda ni memang tak ada, memang apa orang kata ianya tidak benar sama sekali. Jadi nak minta penjelasan daripada Ustazah. Allahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih, soalan yang baik. Yang saya sebutkan tadi mungkin lebih tepat saya tepatkan yang saya katakan tadi. Boleh mute lah. Okay. Baik. Yang saya sebut tadi bukan tidak mendapat apa-apa ganjaran, tapi tidak mendapat pahala. Jadi orang kafir buatlah apa pun kebaikan, dia tak dapat apa-apa pahala. Sebab pahala hanya untuk orang yang beriman, hanya untuk orang Islam. Baik, jadi adakah bermakna bila orang kafir buat apa-apa kebaikan tak dapat apa-apa ganjaran? Jawapannya dapat tapi di dunia. Sebab itu kalau orang kafir misalnya kan ada NGO yang bukan Islam juga kan, NGO yang hantar bantuan banjir, yang hantar, bahkan ada NGO bukan Islam juga yang bagi derma kepada NGO Islam kan. Contoh kalau kat Singapura tu ada Jamiah kat Singapura, dia dapat sumbangan van daripada Persatuan Buddha kat sana. Jadi maknanya kebaikan lah, dia bagi kebaikan. Baik, bila dia orang buat kebajikan macam ni, dia dapat ganjaran kan. Salah satunya misalnya dia dapat claim sumbangan daripada kerajaan untuk NGO ni, dia dapat lah kan. Atau mungkin dia dapat nama kan, dia punya NGO jadi dikenal orang kan. Atau mungkin dia dapat juga sumbangan daripada masyarakat. Jadi dia dapatlah bagi pekerjaan kepada orang penggerak-penggerak NGO tu. Dia dapat kebaikan. Tapi kebaikan dia di dunia, balasan dia Allah bagi. Jadi orang kafir kalau dia buat baik, dia tetap dapat balasan. Tapi kat dunia, termasuklah sampai dipermudahkan kepada cara dia mati. Sebab itu masih lagi urusan dunia. Selesai sampai hujung ayat dia, urusan dunia. Maknanya kalau orang baik, orang bukan Islam tapi dia baik, cara dia mati lebih baiklah daripada orang yang memang penyangak yang memang perompak. Yang kita tengok contohnya Abu Talib kan. Abu Talib sendiri, ayah bapa saudara Nabi SAW kan, bukan Islam tapi dia baik dalam hidup dia. Dan kita tahu cara kematian dia sangat baik kan. Maknanya dalam keadaan baring, tak ada apa-apa yang kita kata payah gitu kan. Dia mati dalam keadaan yang mudah kan. Jadi itu memang ada. Memang ada yang maknanya cuma janji Allah kepada urusan dunia aja.
Jadi kalau dia tu dalam bab kebajikan dia tolong orang, kalau misal kata dia adalah orang yang sangat menjaga perasaan orang sekitar dia, menjaga hak-hak orang sekitar dia, maka dia akan dapat balasan balik. Orang juga akan menjaga dia, orang akan sayang pada dia, dia dapat balasan. Tapi semuanya dalam dunia ni. Sebab dia sendiri tu buat semua tu untuk dunia kan. Bukan untuk tujuan akhirat pun. Sebab akhirat ni kita lah orang beriman yang ada. Dia percaya dengan kehidupan dia, kan? Dengan cara hidup dia, dengan kepercayaan dia. Jadi dia dapat balasan berdasarkan apa yang dia percaya. Tak ada masalah. Tetap berbeza lah orang kafir jahat dengan orang kafir baik. Takkan sama. Okey, terima kasih Ustazah atas pencerahan. Ada lagi? Baik, kalau tak ada, kita berhenti setakat tu. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan astaghfirullah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah.